Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami merupakan kumpulan yang keempat akan membentangkan tajuk istinsah, iaitu pengklonan di bawah tajuk Al-Fiqh Al-Mu'assirah. Jadi saya Siti Nurjamilah binti Jami'an dan rakan pembentang saya Jannatul Ajilah binti Khalid. Jadi tajuk pembentangan kali ini adalah istinsah. Jadi apakah itu istinsah? Kita lihat kepada ta'riful istinsah dari segi lughah, nasaha syai'i wa tasakhahu ay iktitabahu an mu'arrada, iaitu salin atau ganda ataupun kopi untuk jadi salinan yang lain. Okey, seperti pengklonan lah. Okey, kalau dipanggil pengklonan dalam bahasa sains. Yang mana salinan asal kita buat penduanya, salinan yang lain. Tapi salinan asal tu kita buat untuk salinan yang lain sama ada satu ataupun lebih. Dari segi istilahan, huwa tulidu kainin hayyan aw athar imma binaklin nawati min khaliyatin jasadiyatin ila bughaydatin manzu'ah wa imma bitashtir bughaydatin manzu'ah wa imma bitashtir bughaydatin muhassabatin fi marhalati tansiki tamayyuzil ansijati wal a'dha'i. Okey, yang mana cara yang digunakan dalam pengklonan ini iaitu binakli nawati min khaliyatin jasadiyatin ila buwaidatin manzu'ah. Itu ambil inti sel yang dikosongkan. Seterusnya wa imma bitashtir buwaidatin manzu'ah, pembelahan sel yang dikosongkan. Okey, biasa cara ni digunakan. Wa imma bitashtir buwaidatin muhassabatin fi marhalati tansiki tamayyuzil ansijati wal a'dha'i. Itu sel-sel yang telah disenyawakan bersatu merangsang dengan menggunakan cas. Okey, cas elektrik tu, dan dia akan terbina berganda-ganda lah, dia akan berkembang di situ. Okey, ini adalah cara pengklonan haiwan lah, cara pengklonan haiwan dan manusia. Okey, seterusnya adalah fawaidul istinsah, iaitu kebaikan pengklonan ataupun kelebihan pengklonan ini. Okey, yang pertama adalah al-muhafazah ala sulalat nadiratu sawa'un kanat nabatiyatan aw hayawaniyatan wa mu'arradatan lil-inqirat. Yang mana untuk mengekalkan spesies tumbuhan ataupun haiwan yang hampir pupus ataupun yang jarang ditemui. Okey, seperti contoh haiwan yang hampir pupus adalah seperti memut, okey, dengan keadaan cuaca, perubahan cuaca sekarang. Seterusnya dinosaur, mungkin kerana pembalakan yang berleluasa. Okey, seterusnya dari segi pertanian pula, seperti herba yang membawa manfaat kepada manusia. Okey, yang mana membawa kesihatan lah. Yang penting kita pengklonan itu mesti ada manfaat kepada manusia. Yang kedua adalah bimuhimmatin la najidu badila anha wa huwa ma taqumu bihi dawalu al-mutaqaddamatu. Okey, yang mana yang nombor dua ini pula adalah untuk menunjukkan bahawa dengan adanya pengklonan ini dapat menyimpan maklumat spesies yang sukar ditemui. Dengan seperti contoh negeri maju, mereka ada misi sendiri. Mereka mempunyai bank untuk menyimpan baka-baka yang disimpan yang sukar ditemui itu. Seterusnya yang nombor tiga adalah majalil bahthil ilmi, famathalan intaj fa'ri liyakuna maudilan li fa'ri akhar yu'ani min marad. Yang nombor tiga pula adalah bermanfaat kepada manusia, iaitu biasanya digunakan oleh perubatan makmal ataupun lapangan sains dengan adanya klon tikus makmal. Okey, yang mana sebelum kebanyakannya ubatan atau rawatan sebelum diberi kepada manusia, mereka akan membuat kaji kepada klon tikus kan. Jadinya manfaatlah benda tu untuk diklonkan tikus lebih banyak untuk membuat kajian. Seterusnya yang keempat adalah iktarul hayawanati al-muhandasati wirasiyan li'intaj al-aqaqir bermakna mudha'afatil masani al-hayawiyatan adadiyan li ziyadati intajil aqaqir. Okey, yang mana yang nombor empat ini adalah kebaikannya untuk mempergandakan haiwan yang semakin pupus. Okey, memperbanyakkan haiwan-haiwan lah untuk diubah suai genetiknya. Dari segi tanaman pula diubah suai kepada yang lebih baik. Seterusnya yang nombor 5, iktharut tarakib al-wirasiyah allati asbatat kafa'atuha fi intajil ghazai lil bashar. Yang mana yang nombor 5 ni adalah dia memperbanyakkan struktur-struktur baka atau benih-benih yang diperlukan.
melalui dengan kaedah pengklonan ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Al-istinsah al-ilaji. Okay, al-istinsah ni pengklonan terbahagi kepada dua, iaitu pengklonan istinsah al-absyari dan juga istinsah al-ilaji. Istinsah al-absyari itu adalah pengklonan pembiakan dan juga istinsah al-ilaji ni adalah pengklonan terapeutik, pengklonan terapi. Okey, istinsah al-ilaji yatatallabu tadmir bil muhtabari li ahzil khalayahu juz'iyyati. Okey. Pengklonan terapeutik ni, pengklonan terapi ni adalah fungsinya untuk pulihkan sel badan yang rosak untuk tujuan rawatan perubatan. Okey. Seperti mencipta sel tertentu atau menggantikan organ yang telah rosak dengan mengambil langkah-langkah lah, proses-proses tu yang dibenarkan syarak. Jadinya proses ini perlu menggunakan embrio yang disimpan beku ataupun lebihan embrio yang dari proses dari proses persenyawaan di luar rahim tu ada lebihan embrio yang disejuk beku. Biasanya kalau IVF akan ada banyak telur yang terhasil. Jadinya kalau dibekukan dapatlah kita jalankan ataupun jalankanlah istinsah al-ilaji ni, pengklonan terapeutik ni. Okey, jadinya biasanya pengklonan terapeutik ni dia boleh untuk proses penyelidikan ataupun proses rawatan. Okey. Okey, yang kedua, ta'kulu ba'da dirasati innahu ba'da sittina inkisaman halawiyya yatajamma'u bil khalaya juz'iyyati tafratan kafiyatun litahwiliha ila sarataniyah. Okey, maksudnya okey, jadinya pembahagian sel-sel ini akan mendapat mutasi yang cukupnya dan juga mengubah menjadi sel kanser. Jadi kita tahu bahawasanya kromosom manusia, DNA manusia ni sangat rumit dan kompleks. Jadi kalau dipisahkan ataupun dipecahkan DNA itu akan berlaku kekurangan kromosom ataupun lebihnya kromosom. Jadi dengan perkara ini, proses ini boleh menyebabkan mengubahnya sel stem ini berubah menjadi sel kanser lah. Okey, yang kedua adalah hilayah juz'iyyah. Hilayah juz'iyyahnya bahasa Inggeris dia adalah stem cells. Bahasa Melayu sel stem lah kan. Okey. Yumkinu ja'ul hilayah juz'iyyah min hazihi masadir. Okey, maksudnya kat sini adalah dari mana kumpulnya sel stem ni dari manusia. Okey, maksudnya macam mana nak terjadinya, apakah yang boleh menjadikan proses istinsah al-ilaji ini berlaku. Okey, dia ambil daripada mana? Okey, yang pertama adalah nukhalu al-azami. Maksudnya apa? Azam, iaitu som-som tulang. Daripada som-som tulang ni boleh diambil untuk proses inilah. Okey, yang kedua adalah khalaya ad-dami al-juz'iyyah tarafiyah. Okey, maksudnya sel stem darah periferi. Biasanya kita dengar periferi inilah sistem saraf periferi kan. Sistem saraf periferi ni dia menghantar impuls ke seluruh badan kan. Okey, kalau sel stem darah periferi ini adalah untuk mewujudkan sel darah, semua sel darah dia nak membawa oksigen kan ke seluruh badan. Semua sel darah termasuk darah merah, darah putih dan juga platelet darah. Antara ni kita boleh ambil untuk proses pengklonan tersebut. Okey, yang ketiga damul habli suri. Okey, apa dia damul habli suri ini adalah darah tali pusat. Darah tali pusat ibu dan anak kan. Ibu dalam gambar rajah tu, bayi ke ibu ada tali pusat lah, tempat makan bayi tersebut kan. Jadinya untuk mengambil darah tali pusat itu juga boleh untuk proses pengklonan ini, untuk rawatan pengklonan ini.
Selanjutnya kita lihat gambar rajah ni kan. Darah ni, hilal juz'iyah ni ada terbahagi kepada banyak-banyak lah. Ada darah merah, ada platelet darah, ada darah merah, darah putih dan sebagainya lah kan. Okey, untuk sumsum tulang pun ada pembahagian dia. Ada yang untuk apa? Untuk ni kan, otot dan sebagainya lah kan. Untuk otot dan sebagainya. Okey, baik. Seterusnya adalah kaifiyati hulusul istinsah. Okey, yang mana bagaimana proses berlakunya pengklonan. Okey, baik. Istinsah Najah Duli fi awail sunnah alfi wa tis'a wa sab'a wa samanin. Yang mana pengklonan kambing duli ini pada tahun 1997. Allati qama bihal alimu wal mud fi amaliyati istinsah Najah Duli. Okey, yang mencipta pengklonan kambing duli ini adalah bernama Wellmut. Okey, yang mana pengklonan kambing itu diberi nama kambing Dolly. Okey, seterusnya bagaimana proses pengklonan itu berlaku? Yang pertama adalah uhiza 277 baydatin min mabit najah untha. Yang kedua, ustukhrijna wa'adadan min khalaya sar'in najah bayda'ur ra'si. Yang ketiga, ghurisa dakhila qulu baydatin mufarratin min nawatiha nuwatun min khaliyatin dar'i zati ra'sul abid. Yang keempat, وضع كل خلية من الخلايا الجديدة في أنبوبة اختبار. Yang kelima, قام بزرع الخلايا المتماثلة في مكانها في الرحم. Yang mana dalam proses pengklonan kambing doli ini adalah melibatkan dua kambing. Okey, yang mana kambing dua-dua betina. Okey, yang mana kambing pertama hanyalah untuk mendapatkan inti sel yang dipanggil donor nukleum. Kambing pertama ni dia dikira kambing yang berkepala putih lah. Dikira dalam kambing tu dah 6 tahun lah, dah masuk dalam trimester. Lepas tu kambing pertama untuk mengambil inti sel saja. Seterusnya kambing yang kedua adalah bernama Scottish Blackface. Kalau dah black mesti hitam kan. So kambing kedua ialah berkepala hitam. Yang mana kambing yang kedua ini untuk mengambil telurnya saja. Okey, Septolasma donor je. Kita nak ambil telurnya saja. Jadi apabila kambing pertama tadi kita ambil inti dan kambing telur ni yang kedua ni dikosongkan. Okey, dikosongkan, dibuang intinya dan dimasukkan inti kambing yang pertama tadi, maka situ berlakulah renjatan elektrik untuk menjadikan dia berpecahlah embrio, dipanggil embrio. Dan seterusnya ianya akan dimasukkan ke dalam rahim kambing yang ketiga. Okey, kambing yang ketiga juga betina. Jadi di situ yang bernama kambingnya surrogate Iwer. Jadi sudah dimasukkan dalam rahim selama dalam 148 hari, maka lahirlah kambing doli.
Seterusnya adalah makhatirul istinsah al-bashri. Itu risiko pengklonan manusia ataupun keburukan pengklonan manusia. Yang pertama, sayakunu idtirabun fil ansabi wa ma yatabahu min idtirabun fil mujtami. Okey, akan berlakunya sesuatu yang tidak baiklah, yang mana akan berlakunya kekecelaruan masalah sosial kepada empunya badan yang diklonkan, kerana mereka tidak mempunyai identiti yang jelas dan tiada ayah juga dan keturunan yang jelas seperti manusia yang normal, dan juga tiada private identity. Okey, seterusnya yang kedua, waqad yadtaribu adad az-zukuri au inas, yang mana jika berlakunya pengklonan antara contoh seperti ramai lelaki ataupun ramai perempuan, akan berlakunya tidak seimbang lah, yang mana contoh jika ramai lelaki maka perempuan sedikit, maka lelaki di antara lelaki itu akan berlakunya perkara yang tidak baik seperti melakukan luar tabi'i seperti LGBT dan lain-lain. Yang ketiga, turukin ijramiyatin ka istinsahi syakhsin biduni iznihi au bai'i ajinnatin mustansaha. Okey, yang mana yang ketiga ini menjadi laluan yang mudah kepada penjahat untuk mereka melakukan niat jahat. Andai kata mereka melakukan sama seperti mereka yang berpengaruh atau mereka yang mempunyai kuasa, mereka melakukan pengklonan sama muka, maka mudah untuk mereka melakukan niat jahat, contoh seperti mencuri kat bank duit, mencuri emas ataupun mendapatkan kuasa besar. Yang keempat, saufa yudhifuhu kama akada zalikal ulama al-wirasa fi nawadat ilmiah. Yang keempat pula adalah jika pengklonan dilakukan akan ada berlakunya kerosakan, okey, ataupun tidak jelas. Okey, yang mana contoh macam seperti copy paste lah dekat mesin photostat, yang kita tahu jika kita copy paste benda yang sama akan menjadi tidak kabur, tidak jelas, tak cantik seperti asal. Begitu juga kalau kita clone-kan, mungkin akan ada penyakit yang bertambah, lagi-lagi yang menyumbang adalah orang yang berpenyakit. Yang kelima, haza tabi'ah al-hal al-makhalif limanhaj Allah Ta'ala fi khalqihi. Okay, yang mana pengklonan ini terang lagi bersuluh bertentangan dengan sunnatullah yang menciptakan manusia. Perkara ini juga ditolak oleh ramai pakar sains dalam pengklonan manusia kerana tahu akan keburukan akan datang. Kerana manusia tidak boleh menciptakan manusia. Jika benar mereka boleh, tidak tahan lama seperti mana Allah menciptakan kita. Tidak kekal ciptaannya. Ciptaan manusia tidak kekal. Baiklah, kita pergi kepada adillatu tahrim ulama lil ihtinsa wal asaruhu. Maksudnya dalil larangan ulama tentang perklonan ni dan implikasinya. Okey, yang pertama, baiklah, kita tengok adillatu tahrim ulama lil istinsah wal asaruhu. Okey, apa dalil larangan ulama tentang pengklonan ni dan implikasinya? Adakah dalilnya tidak diharuskan ataupun dibolehkan? Okey, untuk pengklonan pembiakan, kita sedia maklumlah, untuk pengklonan pembiakan untuk lahirkan baby manusia itu adalah hukumnya haram. Okey, jadinya kita tengok nombor satu. Okey, nombor satu, munaqaratu sunnatin fi hal fizi al-qa'imatin ala mubda'i azawjihi wa an al-walada ya'ti minaz zawj. Okey, apakah maksudnya? Okey, maksudnya adalah perkara ini, pengklonan ini adalah perkara yang bercanggah dengan sunnah. Apabila bercanggah dengan sunnah itu, maksudnya perkara itu tidak dibenarkan ataupun tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadinya ia adalah melawan fitrah ketentuan Allah dalam peraturan kehidupan berumah tangga. Jadi haramlah kan, macam perkara itu melawan fitrah. Ada ramai-ramai ataupun
kan Allah ciptakan lelaki itu berpasang-pasangan. Jadinya jika pengklonan kita dapat lahirkan ramai perempuan, ramai lelaki ataupun ramai perempuan, mungkin ada perkara-perkara yang tidak elok berlaku. Contohnya LGBT, contohnya apa-apa sumbang-sumbang mahram. Itu tidak, dia melawan fitrah ketentuan Allah lah maksudnya. Jadinya dalam firman Allah dalam surah An-Naba ayat 8, Allah berfirman, kami, yakni Allah, telah menciptakan kamu hidup berpasang-pasangan. Jadinya Allah dah ciptakanlah manusia itu berpasang-pasangan. Jadinya untuk pengklonan ini adalah perkara ini sangat-sangat melawan fitrah dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang kedua, imtihatu karamati li ihsan allazi karamahallah wa rafa'a darajatuhu. Okey, ini tentang darajat. Okey, jadi dengan pengklonan ini merendahkan diri manusia yang telah dimuliakan dan ditinggikan darajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu malaikat diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia kerana manusia itu sebaik-baik ciptaan. Manusia yang tinggi darjatnya. Jadinya dengan kita ni, dengan pengklonan ni, dia ambil gen haiwan untuk jadikan manusia, itu sebenarnya dah meruntuhkan darjat manusia itu sendiri. Yang kita sedia maklum, Allah dah tinggikan darjat kita sebagai manusia. Jadinya dengan dari haiwan dicampurkan dengan manusia, menjadikan bahan eksperimen, yang kita tahu tiba-tiba dekat luar negara lah kita nampak manusia ada bentuknya manusia dan juga kambing. Itu mungkin kita tahulah kat situ dia sangat merendahkan darjat kita sebagai manusia. Baiklah, tashwihul al-jinnati wa qatsluhu wa qatsluha haslu inal istinsah. Okey, maksudnya tadi saya dah beritahu bahawa DNA manusia ni, kromosom manusia ni sangat kompleks. Bila kita tengok dekat dalam mikroskop, manusia punya dengan haiwan punya, dengan tumbuhan punya, yang paling kompleks sekali adalah manusia. Kompleks tu sulitlah untuk pecahkan DNA manusia ni. Apabila berlaku pengklonan, dia ambil sel-sel ataupun ambil DNA sikit ini, sedikit sebanyak berubah kromosom tu. Sama ada kromosom itu bertambah atau berkurang. Kalau kita tahu kromosom ini adalah sebanyak 23 kromosom. Jadinya kalau bertambah dan berkurang akan berlakunya kecacatan pada embrio tersebut. Okey. Baiklah, yang keempat, intasyara al-jarimati wa su'ubatu ta'arafu ala mujrimi. Okey, maksudnya adalah jenayah akan berleluasa disebabkan pengklonan lah. Okey. Maksudnya di sini, jika kita tahu identiti seseorang tu melalui IC kan, kad pengenalan. Jika pengklonan ini terjadi, tersebar luas, jadi beratus-ratus lah orang yang mukanya serupa, mukanya sama. Jadi kita tidak dapat kesan siapakah penjenayah yang sebenar. Jadi gejala jenayah ni akan tersebar lah. Penjenayah yang kita nak kehendaki ni sukar dikenal pasti. Jadi beratus-ratus pengancaman identiti ni sama, identiti yang sama, muka yang serupa. Jadinya perkara ini menyebabkan negara ataupun salah satu dekat dunia lah akan porak-poranda disebabkan adanya pengklonan ni. Jadinya disebabkan inilah kerosakan demi kerosakan akan berlaku di dunia. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah diciptakan sebaik-baiknya. Jadinya manusia ni adalah Allah ciptakan sebaik-baiknya. Janganlah buat kerosakan dekat muka bumi ni. Jadinya kalau kita tahu jenayah yang dilakukan berleluasa, mereka ni antara salah satunya ingin menjadi seperti muka para serupa yang sama seperti pelakon, artis, peminatlah figura-figura kegemaran mereka, menteri dan sebagainya. Salah satu perkara yang menjadi
menjadi buruk adalah bila mereka ni menggunakan pengklonan ni sebagai semata-mata untuk kesenangan diri, mendapat wang dan sebagainya. Jadi mencuri. Jadi itulah jadinya pengklonan ni akan menyebabkan jenayah akan berleluasa. Sebenarnya banyaklah dalil ataupun sebab-sebab diharamkan pengklonan ni dan juga kesan, side effect, implikasi yang buruk. Okey, contohnya kan, kalau kita tahu individu yang diklonkan ni telah kehilangan jati diri lah. Sebab apa? Sebab orang akan mendakwa atau menganggapnya dia tu sama. Kau ni tak ada beza pun, orang ni lebih kau ni sama, ada pendua, maksudnya ada pendua, tak special lah maksudnya. Jadinya martabat mereka akan direndahkan lah, dipandang rendah. Sebenarnya Badan Fiqh Islam sedunia sebulat suara memberi kata sepakat bahawa pengharaman pengklonan manusia ini adalah haram melalui apa jua teknik. Yang penting tujuannya itu untuk memperbanyakkan ataupun memperbiakkan manusia, hukumnya adalah haram. Jadi ulama-ulama kontemporari, pakar perubatan jelas mengatakan bahawa proses pengklonan manusia ini ataupun untuk membiakkan manusia ini adalah hukumnya adalah haram. Jadinya untuk pengklonan haiwan ternakan ataupun tumbuhan tidak dilarang. Hukumnya adalah harus kalau kita nak membiak itu untuk tujuan meningkatkan kualiti baka dan seumpamanya lah. Kalau kita nak pengklonan manusia campur haiwan itu adalah diharamkan. Jadi untuk pengklonan macam domba Dolly tadi, macam kambing biri-biri yang bernama Dolly itu, dia punya hukumnya adalah diharuskan lah untuk dapat baka yang berkualiti ataupun dan sebagainya. Untuk tumbuhan, biasanya pengklonan itu digunakan daripada kultur pokok tersebut untuk menghasilkan, contohnya pengklonan pokok durian. Sebenarnya pokok durian tu kadang-kadang dekat belakang rumah tu kan, dekat dusun tu sebenarnya 10 tahun baru dapat pokok yang besar. Jadi melalui pengklonan ini dapat memakan masa yang sedikit, sekejap dan singkatlah masanya untuk tumbuh buahnya. Okey, itu adalah hukumnya yang diharuskan. Lagipun biasanya pengklonan untuk haiwan dan juga manusia ini adalah untuk menghapuskan virus dan juga penyakit. Qararul al-Majma'ah al-Fiqhiyah al-Islami al-Istinsah. Okey, maksudnya apakah keputusan Majlis Fiqh Islami tentang pengklonan ni? Okey, kita tengok satu persatu. Apakah syarat dia yang boleh mengharuskan pengklonan ini? Pengklonan berbentuk al-ilaji tadilah, berbentuk terapeutik tadi. Okey, yang pertama, al-balighuna iza uznawa wa lam yakun fi zalika dararun alaihim. Okey, maksudnya orang dewasa untuk melakukan rawatan ataupun penyelidikan eksperimen ini, orang dewasa yang nak buat tu, proses tersebut perlulah memberi kerelaan, bukan dipaksa oleh pakar dan juga sesiapalah. Jadinya kalau dia nak melakukan, contohnya dia ada Alzheimer, ada anemia, untuk dia nak pengklonan terapeutik ni perlulah dia rela sendiri, bukannya dipaksa. Okey. Yang kedua, al-atfalu iza azanna awliya'ahum li maslahatin syar'iyyatin wa biduni darurin alaihim. Okey, maksudnya penjaga atau ibu bapa perlulah membenarkan proses pengklonan tersebut, pengklonan terapi tersebut tanpa ada kemudaratan ataupun kesan buruk, side effect yang buruk selepasnya. Jadinya kalau anak-anak mereka yang nak buat proses ni, nak buat rawatan tersebut, contohnya nak menderma som-som tulang kepada saudara mereka yang ada leukemia, perlulah mendapat kebenaran daripada penjaga atau ibu bapa mereka. Yang ketiga, amasyammatu aw hablu sirri wa biizdin walidani.
Okey, maksudnya kat sini adalah kalau kita tahu kalau hilayah al-juz'iyah tu kita perlukan tali pusat ibu kan. Jadinya untuk mendapatkan darah tali pusat ibu itu juga perlulah kebenaran daripada ibu bapa mereka. Ibu tersebutlah kita perlu keizinan. Jangan ambil sembarangan ataupun sebagainya lah. Okay, baiklah. Yang keempat yang terakhir sekali adalah al-janinu al-saqatu tilqaiyan aw lisababin ilaji yujayizuhu syar'u wa biiznil walidani. Okey, proses ini kan kita perlu menggunakan embrio yang disimpan beku kan, ataupun lebihan embrio dari proses luar rahim tadi, IVF. Jadi untuk tujuan penyelidikan dengan syarat perkara ini telah mendapat persetujuan daripada pasangan suami isteri yang menerima rawatan. Jadinya yang menerima rawatan ataupun penyelidikan itu perlulah keizinan daripada suami isteri tersebut. Jadinya tujuan rawatan kan kita tahu tadi tujuan rawatan ataupun perubatan ini dia nak mencipta sel tertentu ataupun nak menggantikan organ yang telah rosak dengan proses-proses tersebutlah hukumnya adalah diharuskan. Jadinya mengklon jana manusia tadi yang maksud ayat tadi adalah mengklon jana manusia itu untuk tujuan kajian dan perubatan itu dengan syarat bahawa janin tersebut perlulah dimusnahkan sebelum tempoh 120 hari. Okay, baik, selepas kita dah tahu hukum istinsah ilaji, kita akan mengetahui hukum istinsah al-bashri mengikut Qarar Majma' Fiqh Islami. Okey, apakah hukum pengklonan manusia ini? Jadi yang pertama hukumnya adalah tahrim bi ayyi tariqah ukhra tuaddi ila takatsur al-bashri. Hukumnya haram kerana ia apa sahaja jua pengklonan yang melibatkan manusia dalam apa jua cara yang digunakan adalah haram kerana bertentangan dengan sunnatullah. Yang kedua, hukumnya haram tahrim kerana kullu hal allati yakham fiha tarfu thalis ala alaqah zawjiyah. Haram juga kerana jika ia melibatkan orang yang ketiga. Contoh orang ketiga adalah orang yang menyumbang rahim, ovum, sel telur, sperm dan sel somatik serta sebagainya. Itu tidak boleh kerana dikira orang luar. Yang ketiga, yajuz majalat al-jarathim wasair ahya ad-daqiqah wal banat wal haywan fi hudud dawab syar'iyyah bima yahqiq al-masalih wa yadra'ul mafasid. Hukumnya adalah harus, apa yang diharuskan, yang dibolehkan adalah apabila membuat pengklonan pertanian ataupun dalam perubatan dengan menggunakan teknologi yang canggih yang sekarang ni. Contohnya seperti perubatan adalah kita membuat bakteria baik lah. Okay, contoh pakar-pakar membuat bakteria baik untuk membunuh bakteria jahat. Contoh seperti air dalam Vitagen. Seterusnya dalam perubatan adalah seperti vaksin, iaitu pengklonan kuman-kuman ataupun virus, ataupun yang kita tahu virus juga ada yang dicacatkan dalam vaksin itu. Itu dibolehkan kerana untuk manfaat manusia. Okay. Yang mana untuk menjaga nyawa yang ada di dalam maqasid syariah. Seterusnya, tapi untuk melakukannya mesti ada tujuan dan ada sebab yang munasabah. Okey, ada keperluan sendiri. Okey, jadi seterusnya untuk akhir penutupnya munasyadah ad-dur islamiyah isdar al-qawanin wal anzamah allazima li ghalq abwab al-mubashshirah wa ghairu al-mubashshirah أمام الجهات المحلية أو أجنبية والمؤسسات البحثية والخبر الأجانب للحي لوله دون اتخاذ البلد الغسلمية ميدانا لتجارب استنساء البشري والتويج لها. Okey, yang mana Qarar Majma' Fiqh Islam dan ulama-ulama telah berkumpul sedunia untuk menyeru
ahli sidang menyertai agar setiap negara-negara Islam ditutup dan dilarang dimasuki oleh orang-orang sains yang asing, makmal yang asing, iaitu dalam pengklonan manusia. Kerana kita tidak mahu dikira bersubahat lah dengan mereka kerana memberi mereka ruang untuk melakukan pengklonan manusia di tanah Arab. Okey, jadi di sini kerana kita tahu melakukan pengklonan manusia ini merupakan perbuatan yang tidak baik, yang tidak memoral kerana sangat bertentangan dengan sunnatullah yang menciptakan kita sebaik-baik penciptaan manusia. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.